Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya pada kali ini dan video kali ini Muhammad Radha bin Muhammad. Bersama-sama kita membincangkan isu-isu berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Qiraat. Dan dalam video kali ini kita akan berkongsi berkaitan dengan intipati ataupun isi kandungan yang terdapat yang diceritakan di dalam surah Fussilat. Iaitu kita berkenalan ataupun kita mengetahui sedikit sebanyak isi-isi yang terdapat dalam surah Fussilat secara ringkas insya-Allah dalam video kali ini. Jadi kepada para penonton sekalian yang masih baru dalam channel saya, boleh subscribe channel saya supaya tidak terlepas video-video bermanfaat yang akan datang, dan kita kongsikan share video ini kepada rakan-rakan kita yang lain supaya kita dapat sama-sama mengambil manfaat insya-Allah. Jadi sebagai pengenalan bagi surah ini, surah Fussilat merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah iaitu surah yang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Maknanya surah Fussilat ini sebelum Nabi berhijrah telah pun diturunkan, maka ia termasuk dalam kategori Makkiyah. Dan ia merupakan surah yang ke-41 mengikut turutan dalam mushaf daripada Al-Fatihah yang pertama Al-Baqarah sampailah yang 41 adalah surah Fussilat, dan ia berada pada juzuk yang ke-24. Alhamdulillah, kita punya video pengajaran kita berkaitan dengan tadabbur Al-Quran telah pun sampai kepada juzuk yang ke-24. Jadi pada penonton sekalian, kalau nak melihat surah-surah yang lepas, bolehlah tonton di channel saya. InsyaAllah ada beberapa surah lain yang telah kita bahaskan sebelum ini. Jadi surah ini juga mengandungi, surah Fussilat mengandungi 54 ayat. Tidaklah berapa panjang sangat. Jadi kita akan lihat apa yang terdapat diceritakan dalam surah ini. Nama surah ini Fussilat, nama Fussilat disebut dalam ayat 44 dan bermaksud yang dijelaskan. Maksud Fussilat itu, maksudnya adalah yang dijelaskan. Jadi kalau kita lihat dalam ayat 44, di hujung juzuk yang ke-24, kita kata surah ini pada juzuk 24, hujung juzuk 24 ayat 44 surah Fussilat. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Kita dengar tadi, laula fussilat ayatuh. Jadi pada ayat 44 ini disebutkan kalimah fussilat yang bermaksud yang dijelaskan. Jadi kita akan bincangkan apa maksud ayat 44 ini dalam intipati kemudian nanti. Jadi pada yang seterusnya, mukjizat bahasa Al-Quran dengan menerangkan ilmu Allah yang luas, menggunakan kalimah-kalimah yang ringkas tetapi mengandungi makna yang mendalam. Pada ayat yang ketiga. Jadi kalau kita lihat dalam ayat yang ketiga, dia menyebut yang bermaksud kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya satu persatu, diturunkan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Dalam ayat ketiga juga ada disebut kitabun fussilat ayatuh. Fussilat ayatuh. Ada juga kalimah fussilat. Iaitu yang bermaksud ayat ketiga ini menyatakan bahawa Al-Quran itu dijelaskan ayatnya satu persatu. Itu adalah mukjizat bahasa Al-Quran. Mukjizat Al-Quran dari sudut bahasanya menjangkaui kehebatan orang-orang Arab pada ketika itu yang hebat dalam syair mereka. Jadi walaupun ayat Al-Quran itu turun ringkas, turun pendek, ada surah pendek, ada surah panjang, ada ayat pendek, ada ayat panjang, tetapi walaupun ayat itu ringkas, surah itu ringkas, tetapi menerangkan makna maksud yang sangat mendalam. Ini adalah ilmu Allah yang sangat luas. Ini adalah satu bentuk mukjizat Al-Quran daripada sudut bahasanya, yang mana ia melemahkan orang-orang kafir Quraisy pada ketika itu yang sangat berbangga dengan syair-syair Arab mereka yang mereka gubah. Jadi pada ketika itu turunlah Al-Quran sebagai mukjizat untuk melemahkan orang-orang Arab. Kemudiannya surah ini mengandungi
Surah ini menjawab, turunnya surah Fussilat ini menjawab kebiadaban kaum Quraisy yang tidak mahu mendengar ayat-ayat Al-Quran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada disebutkan dalam ayat yang kelima, ayat 14 dan ayat 26 sama. Kita boleh lihat lebih kurang. Ayat yang kelima bermaksud, dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup daripada apa yang engkau seru kami kepadanya, dan telinga kami sudah tersumbat. Ini mereka sebut sendiri. Dan di antara kami dan engkau ada dinding. Ada dinding. Kerana itu lakukanlah sesuai dengan kehendakmu. Sesungguhnya kami akan melakukan sesuai dengan kehendak kami. Jadi mereka nak kata mereka takkan dengar dakwah Nabi, mereka takkan ikut. Mereka kata telinga kami dah sumbat, tak nak dengar. Antara kami dan kamu, kami ada dinding. Segala dakwah kamu, apa yang kamu ajak, kami takkan ikut. Ini adalah kebiadaban mereka. Walaupun ayat Al-Quran itu datang untuk menjelaskan syariat Islam kepada mereka, mereka kata awal-awal mereka tak nak dengar. Begitu juga dalam ayat 14 dan ayat 26. Yang mana mereka ini, kaum Quraisy, kaum musyrikin, sangat-sangatlah biadab. Mereka menyatakan mereka tidak akan mahu mendengar dan menjawab dakwah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat apa intipati yang ada di dalam surah ini. Okay, yang pertamanya pada ayat 1 hingga ayat yang keempat menjelaskan berkaitan dengan keagungan Al-Quran dan juga fungsinya. Tadi ayat ketiga kita dah cerita dah tadi. Ayat ketiga yang mana Al-Quran itu datang untuk menjelaskan. Ayat-ayat Al-Quran itu juga adalah sebagai penjelasan kepada kita. Kita baca Al-Quran, kita boleh faham apa yang diceritakan dalam Al-Quran. Ada pelbagai cerita, ada pelbagai hukum. Kita datang dan kita baca Al-Quran itu dan kita cuba untuk memahami dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam isi-isi Al-Quran. Itu ayat yang ketiga. Manakala dalam ayat keempat menyatakan yang bermaksud yang membawa berita gembira dan peringatan Al-Quran itu, tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya serta tidak mendengarkannya. Jadi Al-Quran itu datang membawa berita gembira dan juga membawa peringatan kepada kita. Disebutkan dalam ayat keempat, basyiran wa nadhira. Jadi kita sepatutnya kita merenunglah. Kita merenung, mengambil manfaat, mengambil faedah daripada ayat Al-Quran. Jangan sekadar kita membaca sahaja, tetapi kita tidak mentadabbur. Kita tidak mengetahui apa yang terdapat di dalam isi kandungan Al-Quran. Kita tidak mengamalkan apa yang terdapat dalam isi kandungan Al-Quran. Jadi kita perlu ikutlah apa yang disarankan dalam Al-Quran. Kita baca, kita fahamkan dan kita amalkan. Kemudian dari ayat kelima hingga ayat 29 yang mana menjelaskan balasan bagi orang-orang yang tidak mahu mendengar Al-Quran. Kita dah katakan tadi, kita dah ceritakan sedikit tadi. Orang kafir Quraisy ini mereka siap-siap bagi tahu. Ayat 5, ayat 14, ayat 26 tadi. Mereka siap-siap bagi tahu bahawa mereka memang tak nak dengar, tak nak sambut, tak nak ambil dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak nak terima Al-Quran yang datang kepada mereka, mereka tak nak terima. Jadi Allah menyebutkan dalam bahagian kedua ini balasan-balasan kepada mereka seperti mana kaum Ad dan juga kaum Samud. Ini dijelaskan dalam ayat 13 hingga ayat 17. Boleh lihat terjemahan dia ayat 13 hingga 17 sebagai contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 13 yang bermaksud, jika mereka berpaling, maka katakanlah aku telah memberi amaran kepada kamu akan bencana petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan juga kaum Samud. Ini adalah peringatan kepada kaum kafir. Kalau kamu tak nak dengar, kalau kamu tak nak ikut ajaran Al-Quran, kamu akan kena seperti, kamu akan ditimpa azab seperti kaum-kaum yang terdahulu. Tetapi malang sekali mereka tetap tidak mahu mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, ayat ke-15 menyatakan yang bermaksud, maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa menghiraukan kebenaran. Dan mereka berkata, kaum Ad berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya daripada kami? Dahlah tak nak dengar dakwah, tak nak ambil dakwah, tak nak terima, malah sombong lagi. Ini adalah perangai kaum Ad. Tidakkah mereka memperhatikan bahawa sesungguhnya Allah lah
yang menciptakan mereka, dia lebih hebat kekuatannya daripada mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Ayat ke-16, maka kami tiupkan angin yang sangat kencang kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, kerana kami ingin mereka itu merasakan seksaan yang menghinakan dalam kehidupan di dunia. Sedangkan azab di akhirat nanti, tuan-tuan, lebih teruk lagi daripada hukuman yang mereka terima di dunia ini. Jadi kita kena berhati-hati supaya kita tidak menjadi seperti, kita tidak tergolong dalam kumpulan seperti ini. Kaum Ad, kaum Samud, yang mana mereka tidak mahu mendengar dan mengikuti ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Seterusnya, pada ayat 30 hingga 36, bahagian yang ketiga ini menceritakan kepada kita menyampaikan dakwah dan peringatan mesti diteruskan. Walaupun Nabi Rasulullah SAW mendapat tentangan daripada kafir Quraisy, bermacam-macam tentangan, dan juga mendapat tawaran yang pelbagai, yang mana diceritakan dalam sirah Ibnu Hisham dan juga sumber-sumber sirah yang lain, yang mana ada wakil daripada kaum kafir Quraisy. Mereka menawarkan harta benda, menawarkan harta kepada Nabi, menawarkan jawatan dan segala-galanya. Kerana apa? Mereka nak Nabi, mereka mohon kepada Nabi supaya hentikan dakwah Islam ini, supaya mereka tidak terancam. Maka mereka menawarkan pelbagai perkara kepada Nabi bersifat keduniaan, tetapi Nabi menolak segala tawaran daripada kafir Quraisy, dan mereka ditindas. Orang-orang Islam pada ketika itu ditindas, tetapi Allah sebutkan kepada mereka dakwah masih tetap diteruskan. Seperti mana terjemahan daripada ayat 31, Allah berkata, Allah bersabda, kamilah pelindung, Allah berfirman, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya syurga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperolehi apa yang kamu minta. Jadi Allah janjikan kepada orang-orang yang berdakwah ini, yang menyampaikan kebaikan, maka mereka akan diberikan syurga. Mereka akan diberikan nikmat dan kebaikan di akhirat nanti, dan mereka akan diberikan kurniaan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 33 yang bermaksud, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk golongan muslim yang berserah diri. Jadi Allah kata yang paling baik perkataannya adalah orang-orang yang mengajak, yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang yang mengerjakan kebajikan. Jadi tugas dakwah ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah tugas kita semua. Jangan kita rasa putus asa sampai satu masa kita ditindas, kita rasa kita dihalang, kita berhenti berdakwah. Jangan. Jadi kita mesti teruskan dakwah. Allah janjikan perkara kebaikan, pahala dan juga syurga bagi orang yang terus menyampaikan dakwah dan perkara-perkara kebajikan. Ini bahagian yang ketiga. Seterusnya bahagian yang keempat, bahagian terakhir, ayat 37 hingga 48 disebutkan, ambillah pengajaran daripada alam ini dan juga pengajaran daripada Al-Quran. Jadi antaranya disebutkan dalam ayat 37 yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Malam, siang, matahari dan bulan, itu tanda kebesaran Allah. Tapi Allah kata, la tasjudu lisyamsi, janganlah kamu bersujud kepada matahari, wala lil qamar, dan janganlah pula kamu sujud kepada bulan. Wasjudu lillah, sujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan tadi. Allah yang menjadikan alam ini, malam, siang, bulan, matahari. Kalau kita nampak macam hebat sangat pun, tetapi ada yang lebih hebat daripada itu, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pencipta kepada alam ini. Kita ambil pengajaran daripada alam ini. Ayat 39 yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kebesarannya engkau melihat bumi itu kering dan tandus, tetapi apabila kami turunkan hujan ke atasnya, nescaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya, pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya dia maha kuasa ke atas segala sesuatu. Jadi Allah boleh menghidupkan bumi yang mati, menyuburkan bumi yang mati. Ini adalah sedikit pengajaran daripada apa yang boleh kita lihat dalam Al-Quran dan juga alam ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kongsikan. Intipati daripada surah Fussilat. Share video ini kepada rakan-rakan kita yang lain. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada diri saya sendiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.